Salam dan hai kepada semua pencatur. Di pusingan keempat, Ding Liren menang ke atas Nepo. Tapi di pusingan kelima, Nepo pula yang menang ke atas Ding. Jadi kita nak tengok dua-dua game pada episod ini. Okey, ini merupakan pusingan keempat. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Ding Liren menentang hitam yang dimainkan oleh GM Ian Nepomachi. Putih memulakan dengan pawn ke C4. Kita ada English opening dekat sini. Seterusnya knight ke F6, knight C3, pawn ke E5, knight F3 serang pawn dan seterusnya knight C6 kawal pawn. E3, bishop B4, queen ke C2 dan kita ada pertukaran piece dengan bishop makan knight di C3 dan kat sini Ding tak makan dengan queen, dia makan dengan pawn B makan bishop C3. Kita dapat tengok ideanya adalah untuk mendapat satu kawalan di petak tengah yang sangat-sangat kuat kat situ. Okey. Hitam sambung dengan pawn ke D6, kita ada pawn ke E4 dan seterusnya hitam membuat castling 0-0. Bishop E2 oleh Ding, knight ke H5, pawn ke D4, tengok ya, sangat-sangat cantik pawn tengah Ding Liren. Knight masuk ke F4 dan kita ada pertukaran piece sekali lagi dengan bishop makan knight F4, pawn E makan bishop F4 dan seterusnya 0-0 castling oleh putih. Baik, queen keluar ke F6, rook F ke E1, rook E8 ambil file E sambil letak tekanan ke atas pawn di E4, bishop D3 dengan idea untuk tolak pawn ke E5 dan mungkin membuat serangan ke atas pawn di H7 kat situ. Kat sini kita ada bishop pergi ke G4 dan knight lari ke D2, knight ke A5 dengan idea untuk membuat tolakan pawn ke C5, cuba untuk letak tekanan ke atas kawalan tengah. Tapi kat sini Ding dah tahu, jadi dia gerakkan pawn ke C5, tak bagi Ian tolak. Kat sini kita ada pawn D makan pawn C5, tetapi Ding tak makan pawn ni sebab kalau Ding makan pawn tu, kita dapat tengok pawn Ding yang dekat E4, C5 dan juga C3 ni tak cantik. Semua tu tak cantik. Jadi sebab itulah selepas pawn D makan pawn C5, kita ada pawn ke E5 serang queen. Ding sacrifice, dia bagi satu pawn kat sini. Selepas queen lari ke H6, kita ada pawn ke D5. Tengok, semakin maju ke hadapan dua pawn ni. Rook A pergi ke D8, ambil file D dan kita ada C4 kawal pawn tu. Seterusnya, B6, H3 serang bishop dan bishop lari ke H5. Tengok kat sini knight Nepo sangat tak cantik di A5 kat situ. Alright, seterusnya bishop ke E4. Nampak seakan-akan rook boleh makan pawn free tapi tidak. Sebab apa? Sebab kalau rook makan pawn di E5, kita ada bishop makan pawn di H7 membuat discover check kat situ. Jadi selepas queen makan bishop H7, kita ada queen makan queen H7 check, king makan queen dan seterusnya rook akan makan rook di E5 dan kita dapat tengok putih mempunyai kelebihan point kat situ. Okey. Kita kembali ke sini, bishop E4. Sebab itulah kat sini Nepo mainkan rook pergi ke E7, cuba untuk double rook macam ni. Seterusnya, queen ke C3, rook D ke E8, bishop F3, cuba untuk tukar bishop. Knight masuk ke B7, sebab kat tepi dia tak ada buat apa-apa, jadi dia cuba untuk kembali ke tengah. Rook E2 seterusnya, F6, cuba untuk tukar pawn yang cantik ni, tapi mestilah Ding tak nak, jadi dia tolak pawn pergi ke E6. Seterusnya, knight ke D6, rook A ke E1, double rook. Knight masuk ke F5, kita ada pertukaran bishop dengan bishop makan bishop H5, diikuti dengan queen makan bishop H5 dan seterusnya rook pergi ke E4, serang pawn F4 yang nampak keseorangan kat sini. Okey, queen H6 kembali ke situ, kawal pawn dan seterusnya queen F3 tambah serangan ke atas pawn tu. Baik, kat sini Nepo mainkan satu gerakan yang salah. Sepatutnya kat sini dia mainkan pawn pergi ke G5, cuba untuk kawal pawn ni dan cuba untuk defend macam ni lah. Tapi selepas queen ke F3, dia mainkan knight pergi ke D4, cuba untuk serang queen. Kenapa salah? Sebab kat sini Ding Liren mainkan satu gerakan yang bagus dengan membuat exchange sacrifice. Rook makan knight di D5, sacrifice bagi rook. Pawn C makan rook di D4 kat sini dan kita dapat tengok knight melompat ke B3 dengan idea nak makan pawn dan lepas nak makan pawn dia boleh pergi ke mana-mana yang dia nak. Dalam posisi macam ni, seekor knight ni adalah lagi bagus daripada seekor rook kat sini. Rook seekor ke? Entahlah. Tapi kat sini knight lagi bagus pada rook lah sebab rook dua-dua ni tersekat, dia tak dapat nak buat apa-apa kat situ. Okey, kita ada G5 oleh hitam, tapi semua ni terlambat sebab knight dah boleh makan pawn D4 kat sini. Seterusnya knight tu nak pergi ke F5 buat fork ke atas queen dan juga rook kat situ. Jadi sebab itulah Nepo larikan queennya pergi ke G6. Kita ada pawn ke G4,
Dan on poison dibuat kat sini dengan pawn F makan pawn G3 dan seterusnya F makan pawn G3 dan hash 5 kat situ. Knight F5 serang rook, rook lari ke hash 7 dan queen masuk ke E4. Dengan idea untuk angkat knight sebagai contoh, knight nak pergi ke E7, buat check kat sini dan selepas itu queen boleh makan queen secara percuma Jadi kat sini sebab itulah Nepo larikan dia punya king pergi ke H8 dan kita ada pawn ke E7. Baik, queen F7 kat sini. D6, cuba lagi untuk maju ke pawn D7. Jadi kat sini terpaksa dimakan. Kita ada pawn C makan pawn D6 dan seterusnya knight makan pawn D6. Membuat fork ke arah rook dan juga queen kat situ. Kat sini, kalau queen lari dengan makan pawn di E7, ini tak bagus sebab rook akan dimakan oleh knight dengan knight makan rook E8 dan selepas queen makan queen E4, rook makan queen E4, kita dapat tengok ada kelebihan satu knight untuk putih. Okey, sebab itulah selepas knight makan pawn D6, queen lari ke G8 dekat sini dan knight seterusnya makan rook di E8, queen makan knight E8 dan kita ada queen E6. Nak makan pawn di F6. Jadi king pergi ke G7 kawal pawn tu, rook F1 sekali lagi nak makan pawn tu, rook H6 kawal lagi dan kita ada rook pergi ke D1 dengan idea untuk masuk ke D8. Baik, F5 dimainkan serang queen, jadi queen lari ke E5 membuat check sambil nak makan pawn di F5. Kalau rook cuba untuk kawal contoh dengan rook pergi ke F6, cuba block check dan cuba kawal pawn, ini tak bagus sebab rook boleh masuk je ke D8 dan kita dapat tengok kat sini queen ni sedang diserang. Jadi kalau queen lari contoh ke F7, semestinya E8 akan dimainkan tukar queen. Ini putih menang. Okey, kembali selepas queen E5 check. Kat sini Nepo mainkan king lari ke F7 dan apa lagi, ding makan pawn di F5, queen makan pawn check dan rook ke F6 block. Kita ada queen H7 check sekali lagi, king terpaksa keluar ke E6 dan queen G7 dimainkan kat sini. Baik, pawn ni tak boleh makan ya. Kalau queen makan pawn E7, kita ada rook ke E1, queen akan mati membuat skewer kat situ. Baik, kita kembali ke sini. Selepas queen ke G7, Nepo mainkan rook pergi ke G6 serang queen dan kat sinilah Ding mainkan satu gerakan kemenangan. Baik, korang boleh pause video kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Alright, gerakan kemenangan kat sini ialah queen pergi ke F8 dengan idea nak makan queen dah. Semestinya queen tak boleh makan queen lah. Kalau makan yang tu kita naik dan tukar queen sahaja Itu tak bagus. Tetapi hitam boleh cuba defend dengan rook pergi ke G8. Cuma ini pun tak bagus sebab kalau rook pergi ke G8, rook akan pergi ke D8 dan selepas rook makan queen F8, kita ada pawn E makan rook di F8 sambil tukar queen dan selepas queen makan queen, kita ada rook makan queen F8, putih menang dengan satu rook lebih kat situ. Game 4 yang sangat menarik dimenangi oleh Ding. Tetapi malangnya di game kelima, Ding pula yang kalah, Nepo pula yang menang. Okey, jom kita tengok game seterusnya. Okey, kat sini Nepo pula yang putih, Ding bermain hitam sebelah Okey, Nepo mulakan dengan pawn ke E4, kita ada pawn ke E5, naik ke F3 serang pawn, naik C6 kawal pawn, bishop B5, satu opening kita panggil Ruy Lopez dan kat sini A6 dimainkan. Baik, kedua-dua ni bermain satu opening yang telah dimainkan di pusingan sebelum ni. Tapi kat sini, dalam game sebelum ni, Nepo mainkan bishop makan knight Tetapi untuk game kelima kali ini, sudah semestinya Nepo tahu kalau dia makan knight kat sini, mestilah Ding dah prepare. Jadi dia larikan bishop je ke A4. Baik, kita ada knight pergi ke F6 serang pawn. Dan kat sini, Nepo membuat castling 0-0. Saya dah bagi tahu apa jadi kalau makan pawn kat sini untuk game sebelum ni. Jadi siapa yang belum tengok, boleh tengok game-game sebelum ni lah. Okey, baik. Kat sini, kita mainkan bishop ke E7. Kita ada pawn ke D3. Seterusnya B5 serang bishop. Bishop lari ke B3. D6, pawn ke C3 dan hitam membuat castling 0-0. H3 dimainkan kat sini tak membenarkan bishop untuk datang dan pin naik kat situ. Jadi bishop pergi ke B7, cuba untuk ambil diagonal kat sini. Kita ada A4, naik ke A5, serang bishop, jadi bishop lari masuk ke A2. Seterusnya C5 oleh Ding, kita ada bishop ke G5. H6 serang bishop dan pertukaran piece pertama dengan bishop makan knight F6 diikuti dengan bishop makan bishop F6 dan pawn pula ditukar kat sini dengan pawn A makan pawn B5, pawn A makan B5 dan knight B ke D2 oleh Nepo. Baik, knight C6 dimainkan oleh Ding, kita ada bishop masuk ke D5 dan rook pula ditukar dengan rook makan rook A1, queen makan rook A1 dan seterusnya queen D7 dengan idea untuk rook pergi ke A8 dan ambil kawalan file A kat situ. Seterusnya,
Rook E1 oleh Nepo dan Rook E8 macam saya beritahu. Kita ada Queen larikan diri ke D1 dan seterusnya Bishop ke D8. Kat sini, Nepo mainkan Knight pergi ke F1 dengan idea untuk keluar dan seterusnya pergi ke satu petak yang bagus di F5 kat situ. Seterusnya, Knight E7. Cuba untuk tukar Bishop kat sini. Jadi, Bishop makan Bishop B7. Queen makan Bishop B7 dan Knight pergi ke E3. Seterusnya disambung dengan Bishop ke B6. Kita ada pawn ke H4 dengan idea nak masuk ke H5 kat situ. Cuba untuk menyerang King hitam. Queen C6 dimainkan kat sini dan H5 oleh Nepo. Dan kat sinilah Ding mainkan pawn ke C4. Cuba untuk buka diagonal dia punya Bishop tapak hitam. Tapi sudah semestinya Nepo tak bagi. Dia tutup dengan pawn pergi ke D4. Queen boleh makan pawn di E4 secara percuma? Tidak sebab kalau Queen makan pawn E4, Knight boleh makan pawn C4 sambil buat discover attack kat situ. Dan kita ada Knight nak makan Bishop, nak makan pawn D6, pawn nak makan pawn E5, jadi terlalu banyak ancaman kat situ. Kalau Queen makan, ini adalah gerakan tak bagus. Jadi kita kembali ke sini. Selepas pawn D4, Ding mainkan pawn E makan pawn D4. Kita ada Knight makan pawn D4. Serang Queen, Queen lari ke C5. Cuba untuk duduk di diagonal yang membahayakan kat sini. Alright, seterusnya Queen G4 dimainkan dengan idea untuk Knight masuk di F5 dan cuba untuk membuat serangan ke atas King hitam. Jadi kat sini, Ding kena defend. Sebab itu dia gerakkan Queen-nya pergi ke E5. Cuba untuk kawal pawn di G7 kat situ. Alright. Knight F3 dimainkan serang Queen. Queen lari ke E6. Cuba untuk tukar Queen. Tetapi, kat sini Nepo tak nak. Sebab kalau Queen ditukar kat sini, putih pula yang akan ada masalah. Sebab pawn dia di H5 dah terlalu tinggi. Seorang-seorang kat situ. Pawn E4 pun sama. Seorang-seorang lagi setakat ni. Dan Rook hitam pun dah ada kawalan file A, Bishop pun dah cantik kat situ. Jadi kalau tukar Queen kat sini, ini akan kalah untuk putih, tak best. Jadi Queen, selepas Queen E6, Knight F5 dimainkan, tutup pertukaran Queen tu sambil membuat ancaman untuk Queen makan pawn di G7, buat checkmate kat situ. Jadi kat sini kita ada pertukaran Knight dengan Knight makan Knight F5, diikuti dengan pawn E makan Knight F5. Serang Queen, Queen lari ke F6 dan seterusnya Queen ke E4, serang Rook di A8. Rook lari ke B8, kita ada Rook ke E2, Bishop ke C5 dan seterusnya pawn G4. Tengok bagaimana Nepo cuba untuk menyerang King hitam. Queen lari ke D8, kita ada Queen ke D5, King ke F8, King ke F1, lari daripada pin kat situ. Rook ke C8, Rook pergi ke E4, Rook ke B8 dan seterusnya kat sini. Nepo kata okey, dia dah selesai, semua buah dia dah cantik, jadi dia marah ke depan dengan pawn ke G5, bagi free pawn sekejap, sacrifice pawn. Okey. Kalau tak makan, sudah semestinya putih akan makan dan kubu hitam akan terabur lah. Okey, jadi kat sini kita ada pawn H makan pawn G5 dan seterus Rook pergi ke G4, cuba untuk ambil balik pawn yang dia sacrifice tadilah. Baik. Kalau hitam cuba kawal pawn tu dengan pawn F6, ini tak bagus sebab satu gerakan yang sangat cantik Nepo boleh buat ialah Knight masuk ke H4, bagi free Knight. Dengan idea untuk Knight lompat masuk G6 dan mungkin ada bahayalah sebab Queen dah kawal, Knight lagi buat check. Ini sangat-sangat tak cantik. Okey, Knight free lah di H4. Apa jadi? Kalau pawn G makan Knight di F4, kita ada tolakan pawn ke H6. Cuba untuk makan pawn di G6 dan memang King hitam akan kesian lah. Kalau pawn G tu makan pawn H6, kat sini Rook boleh masuk ke G8 check. Lepas King lari ke G7, kita ada checkmate lah dengan Queen E6. Ini tak bagus. Sebab itulah selepas Rook pergi ke G4, Ding tak cuba pun untuk kawal pawn ni. Dia gerakkan Rook, dia pergi ke E8, cuba untuk membuat sesuatu serangan balas ke atas King putih. Baik, kita ada Knight makan pawn G5. Seterusnya Rook ke A1 check, King lari ke E2, Queen ke E7 check dan kita ada block dengan Knight pergi ke E4. Dan Knight ni sangat-sangat cantik. Tak ada siapa-siapa yang boleh kacau dia. Dia duduk lepak je kat situ. Alright, Queen ke E8 lari. Kita ada King lari ke atas F3. Queen A8 cuba untuk tukar Queen. Tapi kat sini Nepo kata tak ada masalah. Dia punya position dah cantik. Jadi dia makan saja. Queen makan Queen A8. Diikuti dengan Rook makan Queen A8. Dan seterusnya gerakan yang cantik oleh Nepo dengan pawn pergi ke F6. Okey, kenapa gerakan ni bagus? Kita dapat tengok kat sini. Kalau pawn G makan pawn F6 tu, Knight boleh makan pawn F6 dengan idea untuk Rook masuk ke G8 buat check dan seterusnya membuat skewer lah, makan Rook free di A8.
Kalau king cuba lari, king ke E7, knight boleh masuk ke G8 check, dan selepas king masuk balik ke F8, kita dapat tengok knight tu dah block, rook tak boleh datang, king tak boleh datang, rook ni pun dah block king, dan tibalah masa untuk pawn H ditolak. H6 kat sini, dan semestinya pawn H ni sangat kuat, mungkin boleh tukar jadi queen kat situ. Okey, kita kembali ke sini selepas pawn ke F6, sebab itulah Ding cuba bertahan dengan mainkan pawn ke G6. Kita ada pertukaran pawn dengan pawn H makan pawn G6, pawn F makan pawn G6, rook makan pawn G6. Kat sini kita ada rook ke A2, cuba untuk serang balas macam ni, dan gerakan bagus sekali lagi oleh Nepo dengan king pergi ke G4. Kat sini Ding mainkan rook makan pawn B2, cuba untuk membuat sesuatu di sebelah queen side, tapi semuanya dah terlambat sebab kat sini Nepo mainkan rook pergi ke H6 dengan idea untuk bawa dia punya king. Relax je, dia punya king datang dan mungkin boleh pergi ke E6 ataupun G6 dan cuba untuk membuat checkmate. Walaupun cuaca sangat panas, dia punya king boleh datang dengan tenang hati, tak ada siapa-siapa boleh kacau. Okey, so kat sini selepas gerakan ke-48, Ding Liren telah menyerah kalah. Jadi keputusan sekarang ni berpihak kepada Nepo. Nepo ada 3 poin, Ding ada 2 poin. Apa yang akan berlaku seterusnya, kita saksikan sama-sama. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat bercatur.